بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع، الإفادة والاستفادة والحسنة والسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada petang yang berbahagia ini kita akan menyambung kembali muzakarah ulang kaji kitab Syarah Tijani Ad-Darari ala Risalatil Bajuri fi Ilmi Tauhid, karangan Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Kita dah selesai sifat yang pertama, iaitu sifat nafsiyah wa huwa al-wujud. Juga kita telah selesai sifat salbiyah. Sifat salbiyah kita sebut ada 5, iaitu qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu bin nafsih wahdaniyah, 5 dan itu kita katakan ibu kepada sifat nafsiyah. Sedangkan sifat salbiyah itu la tanhasir 'ala sahih, la tanhasir 'ala sahih, sebagaimana telah kita bincangkan pada kuliah-kuliah yang lepas lah. Jadi hari ini kita masuk sifat al-qudrah. Kita baca: وَيَجِبُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى الْقُدْرَةُ وَهِيَ صِفَةٌ وُجُودِيَّةٌ قَدِيمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى يُوجِدُ تَعَالَى بِهَا وَيُعْدِمُ كُلَّ مُمْكِنٍ عَلَى وفق الإرادة وَلَهَا 7 تعلقات. واحد صلوح قديم وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام بها في وقت الإمكان. وثلاثة تنجيزية حادثة وهي تعلقها بإيجاد الممكن بعد عدمه السابق، وتعلقها بإعدامه بعد وجوده، وتعلقها بإيجاده للبعث من القبر. Okey, wajib bagi hak Allah Ta'ala bersifat dengan sifat al-qudrah, iaitu berkuasa. Apa sifat al-qudrah? Apa al-qudrah? Wahia sifatun. Al-qudrah ialah satu sifat wujudiyatun, yang jenis ada. Yang jenis ada. Dan dikatakan bila mana Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh melihat sifat ini ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi itu sifat al-ma'ani. Bila dibuka hijab, kita boleh melihat zat tersebut pada zat Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana ianya jenis ada. Bila barang ada ni kita boleh tengok. Wahia sifatun wujudiyatun qadimatun. Qadimatun maknanya sifat ini ada pada zat Allah Ta'ala sejak azali. Bukan ada zat dulu baru ada sifat, tidak. Qa'imatun bidhatihi, sifat ini ada pada zat, melekat pada zat. Itu bahasa-bahasa yang kita boleh sebutlah. Yujidu ta'ala biha wa yu'dim kulla mumkinin ala wafqil iradah. Dengan sifat qudrah ini Allah Ta'ala mengadakan dan juga mentiadakan. Contoh asal kita tidak ada kemudian diadakan, iaitu dengan sifat qudrah. Kita ada kemudian dimatikan, juga dengan sifat qudrah. Yujidu ta'ala biha wa yu'dimu kulla mumkinin. Allah Ta'ala mengadakan ataupun mentiadakan setiap perkara yang mungkin. Setiap perkara yang mungkin. Perkara yang mungkin ini ialah perkara yang harus ada, harus tiada. Macam kita ni, harus ada, harus tiada. Jadi dengan sifat qudrah Allah Ta'ala mengadakan kita dan juga mentiadakan kita selepas diadakan. Okey. Ala wafqil iradah. Sifat qudrah pada sudut ta'akulnya datang selepas iradah. Lepas ni akan disebut al-iradah pula datang selepas al-ilmu. Jadinya begini turutannya: al-ilmu, kemudian al-iradah, kemudian al-qudrah. Mula-mula Allah Ta'ala tahu. Tahu akan, contoh tahu untuk buat bumi. Bila Allah Ta'ala tahu, maka Allah Ta'ala berkehendak untuk mencipta bumi. Bila Allah Ta'ala berkehendak, maka datanglah qudrah untuk mencipta betul daripada tidak ada kepada alam ada. Tu. Jadi disebut kat sini ala wafqil iradah, maknanya bila mana Allah Ta'ala kehendak, lepas dikehendaki barulah diciptakan.
Lepas itu fi ta'aqqul lah, fi ta'aqqul. Pada sudut hakikatnya tidak ada sebelum selepas. Sebab apa? 3 sifat ini iaitu al-ilmu, al-qudrah wal iradah, kulluha qadim. Okey, walaha sab'un ta'alluqat wahidun saluhi qadim. Dan bagi sifat al-qudrah ada 7 ta'alluq. Ada 7 ta'alluq. Ta'alluq ni sebahagian asatidah terjemah dengan bidang tugas. Bidang tugas. Ataupun hubungan begitu. Tapi kalau kita terjemah dengan bidang tugas lebih jelaslah. Yang pertama wahidun saluhi qadim. Yang pertama ta'alluq dipanggil sebagai ta'alluq saluhi qadim. Saluhi ni maknanya layak. Layak yang berbentuk qadim. Baca wa huwa salahiyatuha fil azal lil ijad wal i'dam biha fi waqtil imkan. Makna saluhi qadim ialah salahiyatuha. Salahiyatuha ni maknanya layak untuk menciptakan pada azal lagi. Maknanya wahwa salahiyatuha fil azal lil ijad wal i'dam. Okey, Allah Taala berkuasa. Allah Taala berkuasa menciptakan tu. Sejak bila Allah Taala berkuasa? Adakah sejak diciptakan alam sebelum tu tidak berkuasa? Kita sebut tak? Allah Taala berkuasa dulu, kini dan selamanya. Maknanya sebelum diciptakan alam ni Allah Taala dah berkuasa. Okay, sebelum diciptakan alam ni dia ada satu, tak boleh disebut zaman lah, sebab zaman ni bermula bila diciptakan alam. Bila diciptakan alam barulah sehari, 2 hari, 3 hari barulah ada istilah zaman. Sebelum diciptakan alam tidak ada istilah zaman, tapi kita panggil lah azal, fil azal. Jadi sebelum diciptakan alam iaitu fil azal, Allah Taala sudah layak untuk menciptakan ataupun mentiadakan. Tapi Allah Taala tidak ciptakan lagi dan juga tidak mentiadakan lagi. Sebab apa? Ketika azal yang ada hanya zat Allah Taala. Yang ada hanya zat Allah Taala. Bila diciptakan alam, bila sampai satu waktu, iaitu waktu bermulanya alam ni, maka diciptakan alam, diciptakan manusia, diciptakan binatang. Jadi sebelum alam ni wujud, iaitu fil azal, Allah Ta'ala sudah ada kemampuan, kuasa, kudrah untuk ijad wal i'dam. Bila Allah Ta'ala akan mencipta? Bukan fil azal. Sebab kalau kita sebut Allah Ta'ala menciptakan fil azal, maka ketika fil azal tu ada zat lain bersama Allah Ta'ala. Sedangkan tidak ada zat lain bersama Allah Ta'ala fil azal. Cuma kemampuan tu, salahiyah tu sudah ada fil azal. Allah Ta'ala menciptakan bil fi'al, betul-betul menciptakan ketika waktu al-imkan, ketika mana waktu alam sudah bermula. Itulah bahasa mudahnya. Kadang-kadang nak mengaji apa tu, ataupun mengajar akidah ni, dia diqi al-kalimat atau al-ibarat. Kita baca. Walaha sab'un ta'alluqat wahidun saluhi qadim. Jadi qudrah ada 7 ta'alluq. Ta'alluq pertama ialah saluhi qadim, wa huwa salahiyatuha fil azal lil ijad wal i'dam biha fi waqtil imkan. Layak Allah Taala sejak azali untuk mentiadakan dan juga mewujudkan, mengadakan pada waktu imkan, iaitu pada waktu bermulanya zaman. Itu yang pertama. Mudah-mudahnya kita sebut saluhi qadim ni sekarang ni, saya ni layak untuk apa dia nama, tidur. Gitu kita sebut. Untuk mudahlah, layak untuk tidur. Saya tidur tak sekarang? Belum. Tapi saya boleh untuk tidur. Saya boleh untuk makan. Saya boleh untuk ke tandas. Buang air besar, buang air kecil, ada orang tak boleh. Jadi walaupun saya sekarang sedang mensyarahkan kitab, tapi ada salahiyah, ada kelayakan untuk buat perkara tu. Bila saya buat perkara tu lepas ni? Sekarang belum buat, sebab sekarang saya mensyarahkan kitab. Jadi Allah Ta'ala sejak azali ada kemampuan untuk menciptakan tu. Kita tak sebut Allah Ta'ala sebelum pada zaman azal, Allah Ta'ala tidak ada kemampuan, lemah untuk menciptakan dan juga mentiadakan. Tak, kita sebut Allah Ta'ala berkuasa dulu, kini dan selamanya. Cuma fil azal la yujid bil fi'al. La yujid bil fi'al. Kalau tidak akan menyebabkan ada zat lain bersama Allah Ta'ala fil azal, wa huwa muhal. Selesai. Itu satu. Wa thalathatun tanjiziyatun hadithatun wa hiya ta'alluquha bi ijadil mumkin ba'da adamihi as-sabiqi wa ta'alluquha bi a'damihi ba'da wujudihi wa ta'alluquha bi ijadi lil ba'thi min al-qabri. Tiga lagi ta'alluq dipanggil ta'alluq tanjiziyah. Yang tadi saluhi qadim, sebab dia fil azal. Kat sini salah satu tanjiziyah hadithah.
hadis, baharu. Tanjiz ni maknanya betul-betul melaksanakan, betul-betul menciptakan, betul-betul mematikan. Dia tiga ada, kita ada tiga ta'alluq tanjiziyah hadithah. Apa tanjiziyah? Tanjiziyah ni maknanya betul-betul melaksanakan. Saya ada kemampuan untuk minum, itu salahiyah. Ambil air, minum sungguh. Itu dia panggil tanjiziyah. Tanjiz, betul-betul melaksanakan. Hadithah, sebab ta'alluq ni berkait dengan perkara yang baharu, maka dipanggil sebagai ta'alluq hadithah. Ta'alluq tanjiziyah hadithah. Yang pertama tiga tu, yang pertama ialah wahya ta'alluquha ta'alluqul qudrah bi ijadil mumkin ba'da adami. Ta'alluq qudrah untuk mengadakan perkara yang mungkin selepas dia tiada. Kita ni lah asalnya tiada. Tak, kemudian dengan sifat qudrah Allah Ta'ala menjadikan kita. Itu satu. Tak. Yang kedua, wa ta'alluqha bi'adamihi ba'da wujudihi. Ta'alluq al-qudrah dengan untuk mentiadakan kita selepas adanya kita. Jadi sekarang ni kita ada tak? Kita ada lah atas muka bumi ni. Tak, jangan kata tak ada pula. Okey. Wahdatul syuhud pun tidak mengingkari kewujudan alam. Kita ni ada yang boleh sentuh. Boleh sentuh. Siapa yang kata kita tak ada tu, kita pergi muka dia, bagi sekali kat muka dia. Rasa sakit tak? Dah kata tak ada sangat. Ada tu ada, cuma wahdatul syuhud ni maknanya tidak, apa dia orang panggil, dia memandang semua perkara ni ialah ciptaan Allah. Jadi seolah-olah tidak ada, tapi dia ada. Jangan kata tak ada. Okey, jadi yang kedua tadi wa ta'alluqha bi adamihi ba'da wujudihi. Ta'alluq qudrah untuk mentiadakan perkara yang mungkin selepas dia ada. Sekarang ni kita ada. Tak. Okey, dengan sifat qudrah juga Allah Taala menjadikan kita tiada, iaitu mematikan kita. Yang ketiga ialah wa ta'alluqha bi ijadihi lil ba'thi min al-qabr. Selepas kita mati, dianggap sebagai tiada lah. Tak. Tapi dengan sifat qudrah itu juga Allah Ta'ala mengadakan kita balik untuk dibangkitkan daripada kubur. Mengadakan kita balik dengan membangkitkan kita daripada kubur. Okey, boleh? Jadi ini istilah para mutakallimun, disebut soluhul qadim, tanjiziyah hadithah. Dan maknanya tidak larilah daripada kebenaran. Sebab kita semua sepakat Allah Ta'ala ini satu zat yang mampu dan satu zat yang berkuasa sejak azali, kini dan selama-lamanya. Tak. Jadi walaupun istilah tu mungkin tidak ada warid daripada mana-mana hadis ataupun daripada dalil Al-Quran, tapi maknanya sahih. Sebab ni istilah para ahli fan lah. Wa salasatun ta'alluqat qabdiyah, dan tiga lagi ta'alluq qabdiyah. Jadi kita sebut tadi qudrah ada berapa ta'alluq? 7. Yang pertama soluhul qadim, yang kedua, ketiga, keempat dipanggil tanjiziyah hadithah. Okey, 3 lagi. Supaya cukup 7. Ta'alluqat qabdiyah. Qabad ni kita genggam. Benda tu berada dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala telah mengadakan kita, tak. Contoh, diadakan saya pada 12 bulan 4 1993. Bila dah diadakan tu, diteruskan ada. Hari ni ada, lusa ada, tulat ada, sampai ke hari ni. Maknanya dalam genggaman Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala nak putuskan madat itu ataupun supply nyawa tu, bila-bila sahaja Allah Ta'ala boleh putuskan dan kita akan mati. Jadi berterusan hidup, berterusan tidak ada, berterusan ada tu kita panggil sebagai ta'alluqat qabdiyah. Kita baca. Fasalah satu ta'alluqatun qabdiyah. Wahya ta'alluquha bistimrari adamil mungkin waqta imkanil wujud qabla wujudih. Okey. Yang pertama daripada 3 ta'alluqat qabdiyah ialah ta'alluq qudrah untuk kekal mentiadakan perkara yang mungkin pada waktu boleh dia tu wujud. Contohlah, alam ni dah ada. Bila alam dah ada, boleh tak kita, bila ada alam ada, kita ada juga waktu tu? Orang tak nak cerita waktu tu, boleh?
Maknanya Allah Ta'ala nak cipta kita waktu zaman Nabi Muhammad boleh, zaman Nabi Isa boleh, zaman Nabi Adam pun boleh. Tidak ada masalah atas kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala kekal mentiadakan kita. Daripada tidak ada, fil azal tak ada ni. Lepas tu tidak ada juga. Bila alam diciptakan, kita masih tidak ada. Bila Nabi Musa, Nabi Adam, Idris, Nuh, apa semua tu ada, kita masih tidak ada juga. Nabi Muhammad ada, kita pun tak ada lagi. Tak, jadi Allah Ta'ala genggam ketiadaan kita tu daripada azali sampai satu masa, barulah diwujudkan kita, dikeluarkan daripada alam tidak ada kepada alam wujud, alam ada. Jadi memegang ataupun kontrol untuk kekal tidak ada tu, tak, itu dipanggil sebagai ta'alluq qabdiyah, ta'alluq qabdah. Itu yang pertama. Jadi ta'alluquha bi istimrari adamil mungkin. Allah Ta'ala mengekalkan kita dalam keadaan tidak ada, sedangkan waktu tu dah ada dah makhluk-makhluk lain yang diciptakan. Tak, itu dipanggil sebagai ta'alluq qabdah yang pertama. Yang kedua, wa ta'alluquha bi istimrari wujudi ba'dal adam. Selepas diadakan saya pada 12 bulan 4 1993, maka Allah Ta'ala terus memegang, terus kontrol, terus mensuplayakan nyawa dan sebagainya untuk saya terus ada sampai masa umur 40, 45, 50, 100 tahun, 200 tahun, barulah ditiadakan balik. Tak? Tu. Jadi kita sebut tak bistimrari wujudihi. Allah Ta'ala kontrol, Allah Ta'ala kawal untuk teruskan saya kekal ada sehingga hari ini, tu dipanggil sebagai ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah. Yang ketiga, wa ta'alluqwa bistimrari adamihi ba'dal wujud. Selepas saya tidak ada, betul tak? Selepas saya tidak ada, saya akan kembali apa nama tadi? Okey, selepas saya ada ni, lepas tu mati. Bila mati tu Allah Ta'ala terus kekalkan saya dalam keadaan tidak ada. Sampailah satu masa, maka barulah dibangkitkan semula. Boleh jadi 10 tahun, 20 tahun, 300 tahun, 1000 tahun, tak duduk dalam kubur tu. Lepas tu barulah diadakan semula. Itu kita panggil ta'alluq qabdiyah. Ta'alluqat qabdiyah. Okay, kita baca. Fahadhi ta'alluqat al-thalathatu yuqalu laha ta'alluqat qabdiyah. Jadi 3 ta'alluq yang terakhir ini dinamakan sebagai ta'alluq qabdiyah. Ta'alluqat qabdiyah. Bermakna, apa makna ta'alluqat qabdiyah? Maknanya ialah bermakna anal mumkina fil qabdah. Maknanya setiap perkara yang mungkin berada di bawah genggaman Tuhan. Sebelum saya diciptakan, tak, saya di bawah genggaman Tuhan untuk kekal tidak ada. Selepas saya diciptakan, saya di bawah genggaman Tuhan untuk kekal ada sehingga ke hari ini. Lepas ni saya mati, saya juga di bawah genggaman Tuhan untuk kekal tidak ada sampai pada satu masa dibangkitkan semula daripada kubur. Itu maknanya al-mumkin fil qabdah. Fa in syaa Allahu abqahu ala halihi min al-adam aw al-wujud. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala kekalkan dia untuk terus tidak ada. Tak ada sampai ke hari ni. Ada manusia yang ada perkara yang sampai ke hari ni belum diciptakan lagi. Terus tidak ada. Mungkin sebelum kiamat, sehari sebelum kiamat baru dilahirkan, baru diadakan. Awil wujud, ataupun Allah Ta'ala kekalkan untuk wujud. Tak, umur sampai 100 tahun, 200 tahun, Allah Ta'ala kekalkan untuk wujud sampai satu masa dimatikan. Wa in syaa abdalahu bi tiddih. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala ganti dengan perkara yang lawan daripada ada ataupun tidak adalah. Fala mumkina illa wa huwa hadithun bi fi'lih. Maka tidak ada perkara yang mungkin melainkan perkara mungkin itu terjadi dengan perbuatan Allah Ta'ala. Wa fa'idun min adlihi ala ahsanil wujuh wa atammiha wa a'daliha. Dan juga perkara yang hadis itu terus wujud ataupun terus tidak ada, tak, disebabkan fuyudat daripada Allah Ta'ala. فكل ما سواه من إنس وجن وملك وشيطان وسماء وأرض وحيوان ونبات وجماد وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث أنشأه بقدرته إنشاء بعد أن لم يكن شيئا إذ كان الله في الأزل موجودا لم يكن معه غيره. Jadi setiap perkara selain daripada zat Allah Ta'ala dan juga sifatnya, daripada manusia, jin, malaikat, syaitan, langit, bumi, hayawan, tumbuh-tumbuhan, jamat, perkara-perkara yang benda, kursi, meja, apa semua tu. Kemudian jauhar ni kita sebut dah sebelum ni, syai'un qama bi nafsih.
Wa arad, syai'un qama bi ghairihi. Wa mudrak, perkara yang kita fikir. Wa mahsus, perkara yang kita boleh tengok, boleh pegang, boleh lihat. Tak. Semua sekali itu hadithun. Asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Ta'ala. Diadakan dengan sifat qudrah Allah Ta'ala. Insya'an ba'da an lam yakun, asalnya tidak ada, kemudian diadakan. Dan pada azal, yang ada hanya Allah Ta'ala. Tidak ada zat lain yang bersama-sama Allah Ta'ala. Tidak ada makhluk lain yang bersama-sama dengan Allah Ta'ala. فأحدث الخلق بعد ذلك إظهارا لقدرته وتحقيقا لما سبق في إرادته لا يشذ عن قبضته مقدار ولا تخرج عن قدرته تصاريف الأمور ولا تحصى مقدوراته تعالى. Jadi Allah Ta'ala mengadakan semua makhluk untuk menzahirkan kekuatan Allah Ta'ala dan juga mentahqiqkan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan tidak ada pun perkara yang telah ditentukan dan diwujudkan, melainkan semua itu di bawah genggaman dan juga di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Begitulah mudah-mudahnya. Okey. Wadidduha al-qudrah. Jadi lawan kepada al-qudrah. Wadidduha al-qudrah pula dah. Lawan kepada qudrah. Wadidduha ay al-qudrah. Ay al-qudrati. Sebab ay itu tafsir kepada ha. Ha tu mudhaf ilaih. Maka al-qudrah pun jadi bagi bawah. Wadidduha ay al-qudrati al-ajzu. Lawan kepada qudrah, Allah Ta'ala berkuasa, lawannya ialah Allah Ta'ala itulah lemah. Wa dalilu ala dhalika, dan lemah itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Wa dalilu ala dhalika ay thubutil qudrati lahu ta'ala wujudul alam wa tarkibuhu. Annahu law intafat anhu al-qudratu lakana ajizan. Walau kana ajizan lam yujad syai'un ay ba'dun min hadhihi al-makhluqat. وعدم وجود شيء منها محال لما يخالفه الحس والعيان فبطل ما أدى إليه وهو اتصافه تعالى بالعجز فثبت نقيضه وهو اتصافه تعالى بالقدرة وحيث وجبت له القدرة استحال عليه ضدها. Jadi lawan kepada qudrah ialah lemah. Dan dalil kepada Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qudrah ialah adanya alam ini dan tarkibuhu, tersusunnya alam ini dengan susunan yang sangat comel dan cantik. Okey, wujudul alam wa tarkibuhu annahu law intafat. Kita katakan kalau ternafi daripada Allah Ta'ala itu qudrah. Jadi begini. Mula-mula dia beritahu dalil kepada sifat qudrah, adanya sifat qudrah pada zat ialah adanya alam dan juga susunan alam yang sangat cantik. Kemudian disusun balik dalil itu satu persatu sehingga sampai kepada natijah. Ini berkait dengan ilmu mantiq. Annahu law intafat anhu al-qudrah lakana hadithan. Sesungguhnya kalau ternafi daripada Allah Ta'ala itu qudrah, sifat berkuasa, lakana ajizan, maka Allah Ta'ala itu lemah. Sebab dia ada dua je, sama ada berkuasa ataupun lemah. Tak? Jadi bila ternafi kuasa, maka Allah Ta'ala itu lemah. Walau kana ajizan, kalau Allah Ta'ala itu lemah, lam yujad syai'un ay ba'dun min hadhil makhluqat. Kalau Allah Ta'ala itu lemah, maka nescaya tidak ada sesuatu pun daripada alam ini. Sebab lemah, bila lemah ini tak boleh untuk menciptakan, tidak ada kemampuan untuk mewujudkan, mengadakan. Wa adamu wujudi syai'in minha, tapi tidak adanya sesuatu daripada makhluk itu, langit tak ada, bumi tak ada, orang tak ada, binatang tak ada, itu muhal, mustahil. Kerana apa? Lima yukhaliful his wal ayan. Kerana itu berbeza dengan al-his dan juga ayan. Maknanya berbeza dengan pandangan mata kita, musyahadah. Kita boleh tengok ini alam ada, binatang ada, pokok ada, kita pun ada. Tak? Maka itu perkara yang mustahil. Tidak adanya makhluk itu perkara yang mustahil. Fabatala ma adda ilaihi, maka batallah juga perkara yang mengundang kepada perkara yang mustahil tersebut. Apa perkara yang mengundang kepada perkara mustahil? Allah Ta'ala itu lemah. Kita ulang balik. Kalau Allah Ta'ala itu tidak berkuasa, maka Allah Ta'ala itu lemah. Kalau lemah, maka tidak ada alam. Tidak ada alam itu mustahil. Sebab apa? Kita boleh tengok alam ni ada. Tak boleh nafilah, benda dah kita tengok, benda kita pegang, benda kita lihat, benda kita rasa, tak boleh nak nafi benda tu. Jadi perkara yang menyebabkan perkara mustahil juga mustahil. Apa perkara yang menyebabkan tidak adanya alam ini dan perkara itu mustahil?
perkara yang menyebabkan tidak ada alam ini ialah Allah Ta'ala itu lemah. Tidak ada alam ini lemah, maka Allah Ta'ala itu lemah juga. Tidak ada alam ini mustahil, maka Allah Ta'ala itu lemah juga mustahil. Bila mustahil Allah Ta'ala itu lemah, fasabata naqiduh, maka tersabitlah lawan kepada lemah itu, iaitu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrah. Okey, bila dah wajib bersifat dengan sifat qudrah, maka mustahillah lawannya. Gitulah, selesai. Ada soalan berkaitan dengan sifat qudrah? Boleh? Kitab-kitab lagu ni tak tahulah sesuai ataupun tidak untuk diajar kepada orang awam. Kalau dia olah dengan bahasa yang baik, okey. Tapi kalau dia sebut ta'alluq tu, menuginyo lah orang panggil. Tak, orang awam ni tak perlulah. Tak perlu diajar lah. Dan Imam Bajuri pun sebut ta'alluq ni orang awam tak wajib tahulah. Kita sebagai talabatul ilm kena tahu sikit sebanyak. Tapi orang awam tak perlu tahulah benda ni. Beritahu orang awam, Allah Ta'ala berkuasa dulu, kini dan selamanya, sudah. Allah Ta'ala berkuasa menciptakan, mematikan dan mendatangkan perkara-perkara yang berbentuk ibrah. Itu lebih baik kot untuk orang awam. Kalau nak tenggelam sampai benda-benda lagu ni, mungkinlah kalau dah level 1, level 2 selesai, orang awam tu berminat lagi untuk belajar perkara ni, maka tidak ada masalah. Tapi orang awam ni biasa. Apa kita baca? Allah. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-iradah, dan juga wajib bagi pihak Allah Ta'ala bersifat dengan sifat al-iradah, berkehendak. Wa yuradifuha al-masyiah. Makna sama dengan al-iradah ialah al-masyiah. Jadi al-masyiah wal iradah maknanya sama, iaitu Allah Ta'ala berkehendak. Kenapa dia? Pergi buang lah kotor-kotor. Pergi buang. Kotor tu je. Kotor tu. Minum air ni. Cepat minum air. Tak nak? Tak nak kotor-kotor tak. Masuk. Duduk. Duduk. Ijlis, duduk. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-iradah wa yuradifuha al-masyiah wa hiya. Dan sifat dan iradah ialah wa hiya sifatun, satu sifat. Jadi iradah ialah sifat, bukan zat. Mawjudatun, dan sifat itu ada. Makna ada, kita boleh lihat kalau dibuka hijab. Qadimatun, qadim maknanya ada sejak adanya zat. Makna azalilah, tidak ada permulaan bagi sifat dan juga bagi zat. Qa'imatun bi dzatihi ta'ala, ada pada zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah. Gitu. Qa'imatun bi dzatihi ta'ala ni maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tu. Sifat tu ada pada zat Allah Ta'ala. Yukhassisu, macam mana tu tak tahulah. Yukhassisu biha al-mumkina. Okey, dengan sifat iradah ini bidang kerja dia. Yukhassisu bihal mumkina, Allah Ta'ala mentakhsiskan bi ba'dhi ma yajuzu alaih. Allah Ta'ala mentakhsiskan, mengkhususkan satu-satu perkara yang mungkin dengan sebahagian yang harus bagi perkara mungkin tersebut. Contoh saya, tak harus bagi Allah Ta'ala menciptakan saya tinggi ataupun rendah, gelap ataupun putih, duduk di Kuantan ataupun di kawasan lain, lahir di Kelantan ataupun di Pahang, banyaklah. Tak. Jadi orang Ta'ala pilih. Kamu ni lahir di sini, tak lahir di tempat lain. Kamu ni tinggi, kamu ni rendah, tidak tinggi. Jadi itu iradah. Dengan kehendak Allah Ta'ala mentakhsiskan, mengkhususkan sebahagian sifat, sifat daripada sebahagian sifat yang lain. Disebut kat belakang ni. Imma bil wujud atau bil adam. Sama ada Allah Ta'ala memilih untuk mengadakan ataupun mentiadakan. Tak. Au bis sifat kal bayat aw sawat, ataupun Allah Ta'ala memilih sifat, mentakhsiskan sifat. Ada orang putih, ada orang hitam. Au bil ghina au bil faqr.
dengan kekayaan ataupun diberi kefakiran. Au bil ilmi au bil jahli. Allah Ta'ala mentaksiskan orang ni berilmu, orang ni jahil, tidak berilmu. Ila ghairi dhalik. Contohnya kal maqadir, miqdar tertentu, qadar tertentu. Contohnya saya ni al-qasr, bukan tul, bukan tinggi. Wal kal azminah, seperti zaman, kakauni fi zaman Ibrahim atau fi zaman Isa. Ada orang hidup pada zaman Nabi Ibrahim, ada orang hidup pada zaman Nabi Isa, ada orang hidup pada zaman Nabi Muhammad. Kita hidup pada zaman selepas Nabi Muhammad SAW. Wal amkinah, kakauni fi Makkah. Contohnya kita sekarang berada di Malaysia, atau fi Taif, orang lain berada di Taif, orang lain berada di Mekah. Tak. Jadi pada satu-satu waktu tu tak boleh kita berada pada banyak tempat dalam masa yang sama. Siapa yang mentaksiskan kita berada di tempat A bukan di tempat B? Allah Ta'ala dengan sifat iradahnya. Wal jihad, juga jihad, kakauni fi jihatil masyriq atau fi jihatil maghrib. Jihad kakauni fi jihatil masyriq atau fi jihatil maghrib, arah. Contohnya kita berada di jihah barat ataupun jihah timur. Kalau berada di barat bukan di timur, kalau di timur bukan di barat. Kalau utara bukan selatan dan sebaliknya. Itu semua tu kehendak daripada Allah Ta'ala. Okey. Jadi itu makna yukhassisu bihal mumkina bi ba'di ma yajuzu alaih. Allah Ta'ala dengan sifat iradahnya, sifat berkehendaknya, Allah Ta'ala mentaksiskan perkara-perkara yang mungkin dengan sebahagian yang harus baginya. Sama ada ilmu kaya ataupun miskin, berilmu ataupun jahil, tinggi ataupun rendah, berada pada zaman Nabi Isa ataupun zaman Nabi Musa ataupun zaman Nabi Muhammad ataupun selepas daripada zaman tersebut. Itu semua tu bidang tugas al-iradah. Al-iradah, dengan iradah Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala memilih. Wadidduha ay Allah Ta'ala memilih dan berkehendak. Wadidduha ay al-iradati al-karahatu bimakna adamil iradah. Lawan kepada al-iradah ialah al-karahah, Allah Ta'ala dipaksa. Bimakna adamil iradah, dengan mana tidak adanya kehendak. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Boleh? Okey. Kita baca lagi tak? Tak ada buat benda petang ni. Okey. Wa'alam anna al-iradata inda ahli sunnah. Okey. Teruskan. Sekarang ni musannif ataupun syarah masuk pada perbahasan al-amru war-ridha. Dan juga satu lagi apa? Wal-iradah. Allah Ta'ala berkehendak. Allah Ta'ala menyuruh. Allah Ta'ala redha. Adakah tiga perkara ni sama ataupun lain? Kesimpulan dia akan keluar 4 gambaran daripada 3 perkara yang telah kita sebut. Kita baca tak apa. Wa'alam, dan ketahuilah oleh kamu, annal iradata 'inda ahli sunnati ghairul amri war ridha. Sesungguhnya al-iradah, iaitu berkehendak, di sisi ahli sunnah bukanlah perkara yang sama dengan perintah dan juga redha. Redha ni redha lah. Faqad yuridu wa ya'muru wa yarda. Ada kala ni ada 4 gambaran, ada 4 surah. Ada kala Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala nak, mudah bahasanya, Allah Ta'ala nak. Wa ya'mur, Allah Ta'ala suruh perkara tu, Allah Ta'ala perintah perkara tu. Wa yarda, dan Allah Ta'ala redha akan perkara tersebut. Contohnya ka imani man alimallahu imanahu mislu Abi Bakr radhiyallahu anhu. Contohnya iman orang-orang yang Allah Ta'ala tahu mereka ni akan beriman. Contohnya Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ini Allah Ta'ala nak Sayyiduna Abu Bakr beriman. Allah Ta'ala berkehendak untuk Sayyiduna Abu Bakr beriman. Dan juga Allah Ta'ala suruh hambanya beriman. Antara hambanya itu ialah Abu Bakar. Dan juga Allah Ta'ala redha bila mana seseorang tu beriman. Jadi kat sini terhimpun 3 perkara. Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala suruh, dan Allah Ta'ala redha. Contohnya apa? Iman Abi Bakar. Allah Ta'ala nak dia beriman, maka dia akan beriman. Tak?
Allah Ta'ala suruh hambanya beriman. Antara hamba Allah ialah Abu Bakar. Dan juga Allah Ta'ala redha akan iman seseorang. Dan Allah Ta'ala murkalah kalau seseorang itu kufur. Jadi berhimpun 3 perkara dekat sini. Wa hadha yuqalu lahu wajibun li ghairihi. Ini dipanggil sebagai wajib li ghairihi. Kita ada wajib li dzatih, kita ada wajib li ghairihi. Tak. Wajib li ghairihi ni asalnya perkara tu mungkin. Asalnya perkara tu mungkin. Boleh A, boleh B. Tak. Tapi bila dia bersangkut paut dengan iradah Allah, dengan ilmu Allah, maka dia jadi wajib. Sebab kalau dia tak jadi wajib, akan menyebabkan perkara mustahil pula bagi pihak Allah Ta'ala. Contoh kat sini, iman Abu Bakar. Iman Abu Bakar. Allah Ta'ala tahu dia akan beriman. Allah Ta'ala berkehendak dia akan beriman. Maka bila mana iman Abu Bakar itu bertakluk, berhubung kait dengan sifat iradah Allah, dengan kehendak Allah, tak, maka dia akan nak tak nak mesti akan beriman. Sebab apa? Kalau kita sebut Allah Ta'ala tak beriman, Allah Ta'ala tak beriman. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tidak beriman, tak, maka kehendak Allah Ta'ala itu ataupun ilmu Allah Ta'ala itu akan berubah menjadi jahil, kejahilan. Allah Ta'ala tahu dia akan beriman. Tiba-tiba pengetahuan tu salah. Sedar-sedar Abu Bakar kufur. Maka ilmu Allah Ta'ala tu bertukar menjadi kejahilan dan mustahil perkara tu boleh berlaku lah. Boleh. Jadi kat sini iman Sayyidina Abu Bakar asalnya harus. Harus sahaja Allah Ta'ala nak menjadikan Abu Bakar itu kufur. Na'udzubillah. Harus juga Allah Ta'ala nak jadikan dia beriman. Dan itulah yang berlaku. Tak, asalnya harus. A, B boleh. Tak ada masalah. Tapi bila berkait dengan ta'alluq, bila berkait rapat ataupun berta'alluq dengan ilmu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memang tahu ini akan beriman. Allah Ta'ala berkehendak dia akan beriman. Maka nak tak nak kena beriman juga. Selepas mana diadakan ataupun diwujudkan. Seperti yang tertentu lah. Waktu-waktu Allah Ta'ala nak Sayyidina Abu Bakar beriman. Sebab kalau tak beriman, dia akan mengundang kepada perkara mustahil tadilah. Antaranya ialah menyebabkan ilmu berubah menjadi jahil, kejahilan, dan itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Okey. Dan juga Allah Ta'ala ni dipaksa lah. Itu satu perkara yang mustahil yang lain. Allah Ta'ala nak kawan dia beriman, tiba-tiba tak beriman. Tak. Jadi Allah Ta'ala dipaksa oleh satu zat yang lain untuk mengkufurkan Abu Bakar. Kehendak Allah Ta'ala nak jadikan kawan dia beriman, tiba-tiba kufur. Tak. Di situ kita faham ada zat lain yang kontrol Allah Ta'ala ni. Kehendak kamu dipalingkan balik menjadi sebaliknya. Itu bahasa mudah lah. Agak faham lah ya. InsyaAllah khair. لأنه حيث تعلق علم الله وإرادته بوجوده في وقت وجب وجوده فيه ويستحيل عدمه في ذلك الوقت ويقال له مستحيل لغيره. Jadi dipanggil sebagai wajib li ghairi. Iman Abu Bakar itu, berimannya Abu Bakar itu dipanggil sebagai wajib li ghairi kerana bertakluk dengan ilmu Allah Ta'ala dan juga iradah Allah Ta'ala. Tadi dah kita dah sebut tadi dah. Wa yastahilu adamu fi dzalikal waqt. Dan mustahil tidak ada iman Abu Bakar pada waktu itu. Contohlah Sayyidina Abu Bakar ni beriman zaman tahun bila tak ingat. Contohlah kita sebut selepas berlalu 20 tahun contoh. Allah Ta'ala kehendak untuk Sayyidina Abu Bakar beriman. Nak tak nak mesti beriman. Nak tak nak mesti beriman. Mustahil tidak beriman ketika itu. Dipanggil mustahil. Wa yuqalu lahu mustahil li ghairihi. Tidak berimannya Abu Bakar ini dipanggil sebagai mustahil li ghairihi. Asalnya harus untuk beriman dan juga tidak beriman. Tapi tidak beriman tu dah bertukar kepada mustahil li ghairihi. Sebab kalau harus juga dia tu tidak beriman, maka menyebabkan al-ilmu bertukar menjadi jahil. Kemudian Allah Ta'ala ni akan iradah Allah Ta'ala akan bertukar menjadi dipaksa lah. Al-iradah bertukar menjadi satu paksaan. Itu satu bahagian. Bahagian kedua. Wa qad la yuridu wa la ya'muru wa la yarda kal kufri man dzukir. Bahagian kedua ialah ada kala Allah Ta'ala ni tak berkehendak, tak nak lah, dan tidak menyuruh dan tidak redha. Tadi 3 nak,
suruh dan juga redha. Ini tak nak, tak suruh dan tak redha. Contohnya kekufuran Sayyiduna Abu Bakar. Kekufuran Sayyiduna Abu Bakar. Allah Ta'ala tak berkehendak perkara itu. Sebab tu tak berlaku. Yang berlaku ialah keimanan. Wala ya'mur. Allah Ta'ala tidak menyuruh manusia ni kufur. Antara manusia itu ialah Abu Bakar. Dan juga Allah Ta'ala tidak redha kekufuran bagi makhluknya. Bal huwa mustahilun kama mar. Malah itu mustahil lah. Mustahil li ghairih. Waqad yuridu wala ya'muru wala yarda kal kufri mimman alima Allahu adama imanihim mislu Fir'aun wa Haman wa Qarun wa kal ma'asi al-waqi'ati fil kaun. Bahagian ketiga, ada kala Allah Ta'ala berkehendak tapi Allah Ta'ala tak suruh dan tak redha. Contoh kekufuran mereka-mereka yang Allah Ta'ala tahu mereka tu tidak akan beriman. Contohnya Fir'aun, Haman, Qarun. Tak. Itu Allah Ta'ala nak berlaku. Allah Ta'ala nak kawan ni kufur. Sebab tu jadi kufur. Tapi Allah Ta'ala suruh tak? Tak suruh kufur. Allah Ta'ala suruh beriman. Allah Ta'ala redha tak akan kekufuran? Tidak redha. Allah Ta'ala tidak redha akan kekufuran. Jadi kat sini Allah Ta'ala nak. Sebab tu berlaku kekufuran kepada Fir'aun, Haman, Qarun. Tapi Allah Ta'ala tidak menyuruh hambanya kufur. Dan juga Allah Ta'ala tidak redha kekufuran bagi hambanya. Begitu juga seperti maksiat-maksiat yang berlaku di alam ini. Itu ialah kehendak Allah Ta'ala. Berlakunya zina, si fulan dengan si alan, itu kehendak Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak suruh dan Allah Ta'ala tidak redha perkara tu berlaku, dilakukan oleh dua orang hambanya. Fa innal jami'a waqi'un bi iradatihi ta'ala. Semua perkara di dunia ni, di alam ini berlaku dengan kehendak dan kuasa Allah Ta'ala. Waqad ya'muru wa la yuridu ka imani man alima Allahu annahu la yu'minu kal imani mimman dzukir. Bahagian yang keempat. Bahagian yang keempat ialah ada kala Allah Ta'ala menyuruh tak? Tapi Allah Ta'ala tidak berkehendak. Contohnya berimannya orang-orang yang Allah Ta'ala tahu mereka ni tidak beriman. Seperti mana iman Fir'aun, berimannya Haman, berimannya Qarun. Tak. Iman mereka ni Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh Fir'aun ni beriman, Haman ni beriman, Qarun ni beriman, Allah Ta'ala suruh. Tapi Allah Ta'ala tidak mengkehendaki perkara tersebut, maka walaupun dia suruh mereka kekal dalam kekufuran. Okey, wa inna ma amarahum bih ma'a kaunihi lam yuriduhu minhu li hikmatin ya'lamuha Allah Ta'ala. Tak. Jadi orang tanya, dah kalau Allah Ta'ala tu suruh beriman tapi dia tak nak kawan ni beriman, jadi salah tu salah makhluk ataupun salah Allah Ta'ala. Maka dia cantas awal kat sini. Adapun Allah Ta'ala suruh mereka sedangkan Allah Ta'ala tak nak, Allah Ta'ala suruh mereka beriman tapi Allah Ta'ala tak nak mereka tu beriman, maka kekallah mereka dalam kekufuran. Na'udzubillah lah. Li hikmatin, kerana satu hikmah yang Allah Ta'ala sahaja tahu. Ni bila kita belajar tauhid ni sebenarnya dia menambahkan iman. Menambahkan iman. Kita tak mudah nak pelekeh orang, hina orang yang kafir. Tak. Malah kita doakan hidayah bagi mereka. Sebab kita pun bimahdi al-fadli, semata-mata kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Boleh sahaja Allah Ta'ala nak jadikan kita dalam keadaan kufur sejak daripada lahir dan mati yang kekufuran. Na'udzubillah. Boleh benda tu. Ataupun lahir beriman, akhir mati kufur. Boleh. Tidak ada menjadi sebarang masalah pada Allah Ta'ala. La yus'alu amma yaf'al. Allah Ta'ala tidak ditanya apa yang dia lakukan. Malah kita yang akan dipersoalkan kelak. Tak? Tu. Dan berkait dengan perkara ni, qada dan qadar. Ini satu perkara yang perbahasan yang rumit lah. Sampai banyak juga ulama-ulama besar dia tergelincir dalam bab ni. La yus'alu amma yaf'al. Semua tu bimahdi al-fadli minallahi ta'ala. Fal aqsamu arba'atun. Jadinya ada 4 bahagian. Bahagian-bahagian ada 4. Yang pertama tadi Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala nak dan suruh dan juga redha. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala tak nak, tak suruh dan juga tidak redha. Yang ketiga, Allah Ta'ala nak dan tidak suruh dan tidak redha. Yang keempat, Allah Ta'ala suruh tapi Allah Ta'ala tak nak. Contohnya imannya Fir'aun, Haman, Qarun dan sebagainya.
Jadi 4 bahagian. War ridha lazimun lil amri, dan keredaan itu lazim bagi amr. Bila Allah Taala suruh, lazim daripada itu Allah Taala redha. Allah Taala tidak suruh perkara-perkara yang dia tidak redha. Allah Taala suruh kita beriman, Allah Taala redha akan keimanan. Allah Taala suruh kita sembahyang, Allah Taala redha akan perbuatan solat kita tu dan sebagainya. Wa tata'allaqu al-iradatu bi kulli mumkinin kal qudrah. Ayat habis lagi. Teh ni. Wa tata'allaqu al-iradatu bi kulli mumkinin kal qudrah. Dan iradah berta'alluq dengan perkara yang mungkin seperti mana qudrah. Ta'alluq ni mana bidang tugas qudrah dan juga iradah hanya kepada perkara-perkara yang mungkin. Perkara-perkara yang mungkin maknanya perkara yang harus ada, harus tiada. Kita ni contoh. Harus ada, harus tiada. Sifat qudrah hanya bidang tugasnya hanya untuk mengkehendaki perkara yang boleh ada, boleh tidak ada. Sifat qudrah tadi iradah semula. Sifat iradah dia punya ta'alluqnya hanya untuk memilih perkara-perkara yang harus. Dia tak boleh melampaui perkara-perkara yang mustahil dan juga perkara-perkara yang wajib. Begitu juga pada qudrah, nanti kita tengah. Boleh. Lakin ta'alluqul qudrah ta'alluq ijad wa i'dam. Cuma bezanya ta'alluq al-qudrah, bidang tugas al-qudrah ialah pada sudut mengadakan dan juga mentiadakan. Wa ta'alluqul iradah ta'alluq takhsis. Akan tetapi ta'alluq iradah ialah ta'alluq takhsis, mentakhsiskan. Bi ba'dhi ma yajuzu 'alaiha. Fala tata'allaq bil wajib wala bil mustahil. Maka qudrah tidak berta'alluq dengan perkara yang wajib juga perkara yang mustahil. Begitu juga al-iradah tidak berta'alluq dengan perkara yang wajib juga tidak berta'alluq dengan perkara yang mustahil. Boleh. Antara perkara yang wajib apa dia? Zat Allah Ta'ala. Adanya zat Allah Ta'ala. Wajibul wujud dulu, kini dan selamanya. Iradah tak boleh masuk campur perkara yang wajib tersebut. Maknanya kalau orang tanya, boleh tak dengan sifat qudrah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mentiadakan zat dia? Tak boleh. Jawapannya tak boleh. Sebab bukan bidang tugas. Itu jawapan mudah lah. Bukan bidang tugas. Dan tidak dianggap Allah Ta'ala tu lemah. Bila mana Allah Ta'ala tidak boleh disebut. Tidak boleh mentiadakan zat dia. Sebab bukan bidang tugas. Contoh kita ni ustaz. Orang suruh bagi motor, nak bagi kereta. Kita tak boleh. Orang tidak dipanggil sebagai lemah sebab bukan bidang. Bukan tu yang saya belajar dulu. Saya belajar dulu bahagian agama. Kalau kamu tanya saya bahagian agama, saya tak boleh jawab. Bolehlah kamu sifatkan saya ni lemah, jahil. Tapi bidang ni saya tak belajar. Maka tidak boleh disifatkan dengan tidak mampu ataupun lemah. Itu jawapan mudah lah. Okey. Jawapan kalau nak lebih advance lagi, jawapan ni macam mana? Kalau kita sebut Allah Ta'ala ni, kudrah Allah Ta'ala boleh mentiadakan zat Allah Ta'ala yang wajibul wujud, maka dia akan mengubah haqaiq. Sedangkan haqaiqul asya' thabitah. Tak. Ni pipi. Sabitlah, hakikat tu sabit. Tak boleh panggil ni punggung. Ni tangan tak boleh. Tidak tunggal langgang lah. Percakapan kita, perbualan kita. Tak. Ini kopiah. Orang tak panggil ni bos bedak. Faham tak? Ni mata. Orang tak panggil jari ni. Ni jari, ni mata. Tu hakikat sesuatu tu sabitah. Dan hari ni adalah orang cuba menghancurkan hakikat bagi sesuatu tu. Dia kira atas dia. Dia nak kata ni bola sepak, ikut dia. Dia nak kata ni dalam ni. Ni. Ini nama dia baju, ikut dia. Hur. Aku bebas, merdeka. Pok-pok yang jahil lah, jahil Turki orang panggil. Faham tak? Jadi haqaiqul asya' la tataghayyar abadan. Kalau tataghayyar menyebabkan perkara yang mustahil lah. Lembu jadi kerbau, kerbau jadi lembu, orang jadi binatang, buku jadi bola sepak. Mustahil. Berubahnya hakikat sesuatu. Jadi bila kita sebut wajib itu perkara yang mesti ada. Perkara yang al-wajibu ialah perkara yang mesti ada. Contohnya ialah zat Allah Ta'ala. Mesti ada. Maka bila kita sebut qudrah boleh mengubah zat daripada ada kepada tidak ada. Dia akan mengubah hakikat tu. Asalnya wajib tu ialah perkara yang mesti ada. Tiba-tiba
wajib tu berubah hakikat menjadi perkara yang mungkin, iaitu boleh ada, boleh tidak ada. Ya. Jadi akhir sekali wajib entah ke mana makna dia, mustahil pun apa makna dia, harus pun maknanya entah benda apa, akhir sekali jadi litampukan kehidupan kita. Tak? Baik kehidupan, baik dalam ilmu apa semua. Faham tak? Jenis kasyaf ni lah. Supaya je tak? Antaraba Zaidun Amrin. Lish bitaqra apa tu mahfuz apa tu Amrin. Kasyaf. Patutnya daraba Zaidun Amran. Tak, tapi saya dapat kasyaf, maka daraba Zaidun Amrin, maf'ul bagi bawah. Kawan ni pula mai tak, aku kasyaf lain. Tak, bagi aku daraba Zaidun Amrun, maf'ul jadi dhammah. Berubah hakikat tu. Faham tak? Akhir sekali pening lah lalat. Jadi sebab itulah ulama kita sebut al-iradah wal qudrah tidak bertakluk kecuali pada perkara yang mungkin sahaja. Saya ni perkara mungkin. Allah Ta'ala berkehendak kepada saya untuk ada, ataupun untuk matikan saya pada ataupun untuk mentiadakan saya kepada awal dulu, memang tidak ada sampai hari ni. Boleh juga. Tapi Allah Ta'ala nak saya ada lah, sebab tu ada. Allah Ta'ala nak jadikan saya, nak matikan saya, dah ada. Tak? Azza wa Jal. Tapi bertakluk sifat qudrah, iradah ke atas perkara yang wajib, perkara yang mustahil akan menyebabkan perkara yang mustahil qat'an. Haqa'iqul asya' la tataghayyar. Dia kata saya nak ubah, ikut mung lah, ubah set mung lah 2-3 orang tu. Tak ada ganggu orang ramai. Tak ada sebahagian orang dia nak ubah juga. Ikut mung lah, kamu buat bahasa lain. Tak, kamu katakan ni milo. Tak, ni pak ataupun ni air. Tak, ini kaki. Ini kepala, ikut lah. Kamu duduk kumpulan tu, duduk senyap-senyap. Tak ada bising. Masalahnya, dia ubah benda tu. Lepas tu, datang kepada umat Islam, inilah hur wa. Tak? Ngarut sekali. Boleh? Selesai. Wa syamilal mumkinul khaira wa syar fala yaqa'u fil kawni syai'un min khairin aw syarrin illa bi iradatihi ta'ala. Okey, bila kita sebut iradah dan juga qudrah bertakluk ataupun boleh memberi bekas, boleh memberi kesan kepada perkara yang mungkin, maka perkara yang mungkin itu apa dia? Semua sekali, perkara yang baik, perkara yang buruk. Jadi tidak berlaku di alam ini tak daripada perkara yang baik ataupun buruk, melainkan daripada kehendak Allah Ta'ala jua. Idh la yasihu an yaqa'a fil kauni syai'un qahran anhu ta'ala. Tidak boleh berlaku di dalam alam ini satu perkara pun sedangkan Allah Ta'ala dipaksa untuk melakukan perkara tersebut. Okey, khilafan lil mu'tazilati al-qailina bi anna iradatahu ta'ala la tata'allaqu bi syururi wal qaba'ih. Berbeza dengan pandangan Mu'tazilah rahimahumullah yang mengatakan kehendak Allah Ta'ala itu tidak berkait dengan syurur wal qaba'ih. Niat mereka juga baik. Niat Mu'tazilah ni, mutakallimun Mu'tazilah ni, niatnya mereka baik. Mereka tak nak disebabkan keburukan kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka sebut keburukan ni bukan Allah Ta'ala buat, bukan Allah Ta'ala berkehendak. Tak, niatnya apa? Niatnya baiklah. Tak nak menisbahkan keburukan kepada Allah Ta'ala. Tapi tergelincir. Sebab itulah Syekh Hasan Ramadan pesan, Mu'tazilah ke siapa-siapa ke, selagi mana dia tu ulama' mu'tabar, dia cuba untuk menyumbang sesuatu pada agama, jangan kita sebutlah anahullah, qabbahahumullah. Tak, sebab mereka ni berjuang untuk agama. Malah Mu'tazilah ni ramai yang ubat. Ya. Tu. Jadi bila kita baca, kita sebut rahimahumullah, sekalipun golongan yang berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah. Tu. Kita pun dapat hak molek tu pun sebab ulama dulu. Kita mari-mari baca hak dah ada dah, bukan kita ijtihad sendiri. Kawan ni ulama besar, ijtihad sendiri, tiba-tiba tergelincir. Tak? Tak bolehlah kita ni finnar, ni finnar, kita pula agih. Ala fikrah, hadis yang membahagikan yang Nabi sebut apa? 73 umat ke 73 puak tu. Umat aku terbahagi kepada berapa? 73 ke 74. Tak, hadis tu ada masalah pada sudut matan dan juga pada sudut makna. Itu boleh baca dalam apa nama? Dawabitu al-ikhtilaf. Ada juga karangan Syekh Jamal Faruq ada. Dan kitab-kitab lain pun ada lah. Syekh Buti pun ada sebut perkara tu. Hadis yang menyebut
terbahaginya umat ni kepada beberapa puak, semua sekali finnar, satu golongan sahaja dalam syurga. Yang itu hadis tu pada sudut sanad masalah, pada sudut matan pun masalah. Jadi bila kita tahu masalah, kita tak cepatlah untuk mengkufurkan orang lain. Kita menolak akwal. Sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak setuju dengan pandangan salafiyah ataupun pandangan mu'tazilah. Kita akwal wa khalas. Bukan tugas kita ni finnar. Ayuh finnar. Man kaman ayuh anta finnar insyaallah. Bas ana bas fil jannah. Dah. Pok-pok lain pun samalah. Jangan mudah, itu bukan tugas kita, tu tugas Allah Taala. Tu. Lepas tu satu lagi berkait dengan niat, berkait dengan akhlak ataupun berkait dengan peribadi. Tak, itu juga tak boleh kita sentuh. Boleh jadi orang yang berfahaman selain daripada ahli sunnah wal jamaah, dia orang lebih baik daripada kita, sudut akhlaknya, sudut bangun malamnya, sudut hubungan Allah Ta'ala-nya. Boleh jadi perkara tu. Tak, tapi pegangan tu tak tepat, kita sebut. Sebab apa? Dengan dalil sekian. Tu. Jangan kita sebut ni tak ikhlas, ini tak ni. Kita kalau dalam kitab pun kita boleh sebut secara umum lah. Kalau niatnya tak ikhlas akan mengundang kepada ni. Kalau lawazim tu, tak, kalau dalam kitab tasawuf ke apa, secara umum, bukan nak hak ni tuju kat orang. Ataupun kalau nak sebut golongan pun sebut secara umum, bukan mentakhsiskan ain orang tu orang ni. Okey, selesai. Khilafan lil mu'tazilati al-qailina bi anna iradatahu ta'ala la tata'allaqu bisyurur wal qaba'ih. Berbeza dengan mu'tazilah yang mengatakan iradah Allah Ta'ala tidak berkait dengan syurur wal qaba'ih. Maknanya Allah Ta'ala tak nak, Allah Ta'ala tidak berkehendak keburukan. Jadi benda-benda yang berlaku, zina si fulan dengan si ilan tu qahran anhu, terpaksa berlaku di dunia ni, sedangkan Allah Ta'ala tak nak. Itu yang ahli sunnah tak nak. Betul dah, kamu tu niat baik tu, kamu tak nak nisbahkan keburukan kepada Allah Ta'ala, tapi bila kamu sebut lagu tu akan menyebabkan banyak sangat perkara maksiat di bumi ni yang berlaku, sedangkan itu terpaksa berlaku. Allah Ta'ala tak berkehendak benda tu. Tak. Jadi berlaku tanpa bawah penguasaan Allah Ta'ala, tanpa bawah kehendak Allah Ta'ala. Itu lagi bahayalah. Walakin yajibu alaina al-adama ma'allahi ta'ala bi an la nusiba syurura wal qaba'iha ilahi ta'ala illa fi maqam at-ta'lim, fa inna dhalika la yajuzu ka nisbati khalqi al-umur al-khasisa ilahi ta'ala, fala yajuzu an yuqal fi ghairi maqam at-ta'lim Allahu khaliqun al-qiradata wal khanazir. Akan tetapi disebut wajiblah ke atas kita menjaga adab dengan Allah Ta'ala, dengan kita tidak nisbahkan keburukan kepada Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala ni yang jadikan si fulan berzina dengan si fulan. Allah Ta'ala ni jadikan si fulan dia bunuh si fulan. Nampak tak comel lah, walaupun itulah hakikatnya. Tak? Jadi pada maqam ta'lim mengajar boleh, tapi kita nak bawa orang awam tiba-tiba berjalan, tak, akhir sekali kita tanam benda yang tidak elok dalam hati orang awam. Kalau nak bercakap dengan niat ta'lim boleh, terang satu-satu, ini boleh. Tapi kalau sekadar nak bersembang, nak tunjuk kemah, tak, ni kawan ni seokot ni, taklah ni nak ni. Dia orang lain dengar keliling, kawan ni apa benda cerita ni. Tak, kita dengar pun tak sedap benda tu. Tak, bukan taklah kalau mak ayah kita, kalau kita nisbah benda tak elok pun kita pun tak sedap dengar. Tak, jadi untuk jaga adab jangan kita nisbahkan, kecuali fi maqam ta'lim. Fi maqam ta'lim tu sama dekat masjid, kat tempat-tempat lain samalah. Tapi kalau sekadar nak sembang, nak tunjuk kemas, kita bawa belajar, kita pun sebut benda tu. Tak, nak tunjuk kita ni belajar, keburukan pun dia datang daripada Allah Ta'ala. Akhir sekali orang pun dengar, satu dia agak kita tak beradab lah, satu dia boleh jadi terkeliru, akan menyebabkan perasaan keburuk, perasaan tidak elok dalam hati dan sebagainya. Dan boleh jadi itulah menjadi alasan dia, aku berzina ni Allah Ta'ala nak. Tak, bukan aku nak, Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatan ni. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Akhir sekali nak habis orang. Tak, okey. Fa inna dhalika la yajuzu kan nisbatil khalqil umur al khasisa ilahi ta'ala, maka tidak harus kita nisbahkan benda-benda tidak elok kepada Allah Ta'ala. Contohnya kita sebut Allah Ta'ala tu menciptakan beruk, Allah Ta'ala menciptakan babi. Itulah hakikatnya. Tapi pada bukan maqam ta'lim, kurang comel lah, kurang molek. Berhenti sikit lagi. Wa dalilu ala dhalika ay thubutul iradati lahu ta'ala wujudul alam wa tarkibuh. Dan dalil kepada sabitnya sifat iradah pada Allah Ta'ala ialah adanya alam ini dan juga susunan alam ini yang comel lote.
Annahu ta'ala law lam yattasif. Kemudian disusun. Kemudian disusun apa nama? Muqaddimah. Annahu ta'ala law lam yattasif bil iradah. Kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan iradah, dengan kehendak, lakana karihan, maka Allah Ta'ala itu menjadi orang yang dipaksa. Walau kana karihan, kalau Allah Ta'ala itu dipaksa untuk memilih satu-satu perkara, ai adimul iradah. Karihan kat sini maknanya ialah adimul iradah, tidak ada kehendak. Bukan dipaksa, maknanya tidak ada kehendak. Lam yatasif bi qudrah, maka Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qudrah. Semula, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan iradah, maka Allah Ta'ala itu tidak ada sifat iradah, mana tidak berkehendak. Bila mana Allah Ta'ala tidak berkehendak, maka Allah Ta'ala juga tidak bersifat dengan sifat al-qudrah. Sebab nak menciptakan ni mesti nak dulu. Tak? Kita nak minum. Dan hati tu nak, baru kita ambil air, kita minum. Jadi Allah Ta'ala nak cipta, baru Allah Ta'ala cipta. Itu pada sudut ta'akul lah. Tak? Tu. Sedangkan semua tu qadim, tidak ada zaman, tidak ada zaman baginya. Jadi kalau Allah Ta'ala itu tidak ada iradah, maka tidak bersifat dengan qudrah. Lakin ada mutisabiha muhal, tapi Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat qudrah itu mustahil. Dalil pun kita dah bagi dah, dalil qudrah pun kita dah isbatkan tadi. Idza lam yatasif biha, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat qudrah, lakana ajizan, maka Allah Ta'ala itu lemah. Wa kaunuhu ajizan muhal, keadaan Allah Ta'ala itu lemah mustahil. Idza law ajaza lama awjada syai'an min al-hawadith. Kalau Allah Ta'ala lemah, maka tidak ada satu perkara pun daripada alam ini. Wadzalika batilun limusyahadati wujudiha, itu juga batil kerana apa? Kita boleh tengok alam ini. Tak? Saya tak nampak handset ni. Nak nafikan perkara tu. Kita tengok handset ni. Lepas tu nak nafi, tak tengok. Tak boleh. Jadi tidak ada alam ni, kita tak boleh nafikan. Ada alam, kita boleh tengok, kita boleh sentuh. Kita duduk dalam ni, dalam alam ni. فبطل ما أدى إليه عدم الإيجاد وهو عجزه وإذا انتفى العجز انتفت القرار وثبت نقيضه وهو الإرادة وحيث وجبت له تعالى الإرادة استحال عليه ضدها. Jadi bila kita sebut Allah Ta'ala tu tidak berkuasa, tak, maka akan menyebabkan alam ini tidak ada. Alam ini tidak ada, mustahil. Maka mustahil juga Allah Ta'ala tidak berkuasa. Maka Allah Ta'ala tu berkuasa. Bila Allah Ta'ala berkuasa, sebelum menciptakan mesti berkehendak dulu. Fita'akul. Tak? Maka wajib juga Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kehendak. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Asalnya nak baca 3 sifat, tapi dan 2 sifat sahaja, tak apa. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung sifat sifat al-ilmu, sifat tahu bagi Allah Ta'ala, sifat al-hayah, sifat hidup, kemudian sifat mendengar dan melihat. Okey, kemudian sifat kalam. Kemudian sifat maknawiyah. Habis kat situ baru masuk sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Kemudian dibincangkan tentang an-nubuwat. An-nubuwat. Tadi cukup sekadar tu. Kita pun dah lambat 6.50. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.